Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Bacaan doa yang ke-12 iaitulah doa pergi ke masjid. Doa pergi ke masjid, bacaan yang ke-19. Coba kita baca apa dia doa nak pergi ke masjid ni. Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa an yamini nura wa an shimali nura wa min amami nura wa min khalfi nura waj'al fi nafsi nura wa a'zim li nura wa 'azzim li nura waj'alni nura waj'alni nura Allahumma a'tini nura waj'al fi 'asabi nura wa fi lahmi nura wa fi dami nura wa fi sya'ri nura wa fi bashari nura. Berapa ada tu? Berapa dia punya kelebihan tu? Kau tak bila, itu terabila satu-satu. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa min fawqi nura wa min tahti nura wa an yamini nura wa an shimali nura wa min amami nura wa min khalfi nura waj'al fi nafsi nura وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا. Berapa? 17. Berapa? 17 permintaan kita. Nak keluar pergi masjid senang tak? Tak payah duk buat dengan jalan. Dia pakai baca ni, sapa masjid kita. Tengok arti dia. Ya Allah, jadikanlah dalam hatiku cahaya. Pada lidahku, yakni percakapanku cahaya. Pada pendengaranku cahaya. Pada penglihatanku cahaya. Dari atasku cahaya. Dari bawahku cahaya. Dari belakangku cahaya. Jadikanlah dalam diriku cahaya. Besarkanlah cahaya bagiku. Tengok dia ada tikah dua itu. Allahumma a'ti, Allahumma a'zim, Allahumma wa'azim li nura
Wa'azim li itu mana besarkan cahaya. Wa'azim li. Tengok lain sikit. Yang sini alif dulu, yang ini za 2 kali. Za 2 kali ke za 1 kali? 1 ke 2 za. Yang kedua, wa'azim li itu dia 4 huruf belakang tu yang pertama tu ada alif depan. Azim. Alif, ain, za, mim. Yang kedua tu 4 juga huruf. 4 ke 3? 4. Ain, za 2 kali. 2. Kalau dia buka dia punya syiddah tu jadi 2. Azim. Tengok bahasa Arab. Kita kena tengok kalau dia ada sabdu tu mana 2 huruf situ tu. Kalau tanya nak bila. Waktu nak bila kena bila 2. Kena bila 2 huruf. Azim. Jadi bila dia siapa 2 tu tetap syiddah depan azim li. Asalnya 2 huruf. Jadi lain makna tengok. Yang ni azim, yang ni azim. Sikit berbeza. Yang ni besarkan, yang ni agungkanlah cahaya bagiku. Jadikanlah bagiku cahaya serta jadikanlah diriku cahaya. Ya Allah, berikanlah kepadaku cahaya dan jadikanlah dalam orak sarafku cahaya, dalam dagingku cahaya, dalam darahku cahaya, pada rambutku cahaya dan pada kulitku cahaya. Jadi semua kita minta cahaya ni. Maksud dia apa cahaya di sini? Jadi mungkin kita tertanya-tanya apakah nur yang kita minta di sini, nur apa tu? Jadi kata di Al-Qurtubi, Al-Imam Al-Qurtubi dia kata apa? Wa hadhihi al-anwar allati da'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yumkinu hamluha ala zahiriha. Jadi kita boleh katakan cahaya di sini maksudnya memang Nabi kita minta cahaya. Nur di sini dengan makna cahaya. Jadi Allah SWT jadi adalah permintaannya supaya Allah Ta'ala jadikan setiap anggota kita ni cahaya. Anggota tangan kita. Kita minta apa tadi? Qalbi. Mula-mula start dengan hati. Sebab kalau hati itu baik, maka jadi baiklah hak lain tu. Kalau hati tak baik, punah habis hak lain. Jadi kita minta anggota kita ni semua bercahaya. Yang kita boleh buat suluh dengan cahaya ini pada hari kiamat. Di dalam kegelapan di mahsyar. Mahsyar nanti gelap. Diletak pula siratul mustaqim ala di atas jenaka jahannam. Minta selamatlah kita semua. Jadi Nabi kita dalam ayat ini kalau kita ikut zahirnya permintaan ini, iaitulah Nabi kita minta cahaya kepada semua anggota dia. Tetapi yang aula, kata ulama-ulama, yang aulanya, yang utamanya kita katakan cahaya di sini minta dalam hati kita cahaya, bukan cahaya suluh, ada lampu tidak. Maknanya ada bayanul haq wal hidayah. Minta Allah Ta'ala bagi ilmu, kebenaran dan hidayah kepada kita. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, jadikanlah dalam hatiku ni cahaya, hidayah, ilmu, kebenaran yang boleh memandu kita pergi. Jadi semua dalam lidah kita pun cahaya, maknanya ada hidayah dalam lidah kita. Bila kita bercakap, kita tidak dusta. Bercakap keluar hikmah, keluar kebajikan dalam percakapan kita. Itu makna nur di situ. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, fahuwa ala nurim min rabbih. Orang yang dapat petunjuk ini duduk di atas cahaya petunjuk daripada Tuhannya. Jadi itu di antara perbincangan ulama, iaitu tentang apakah dia kata cahaya di sini. Kata ulama lain pula, dia kata at-tahqiq, mengikut penelitian yang dibuat, cahaya yang Nabi sallallahu alaihi wasallam minta di sini, cahaya apa tu? Semua anggota kita ni biar ada cahaya. Maknanya dia kata biarlah terzahir cahaya kebenaran itu di atas setiap anggota dia. Cahaya pendengaran, bukan nyala telinga atau cerah dak. Maknanya cahaya pendengaran kita ni, mana nampak apa yang kita dengar tu baik. Kita duk dengar benda-benda yang baik. Sekarang ni kita banyak dengar benda yang tak baik. Nurul basar, cahaya pandangan kita pula, iaitulah Allah Ta'ala buka pada benda-benda yang kita tengok itu dengan pandangan yang baik. Cahaya adalah hati, Allah Ta'ala buka tentang maklumat, tentang pengetahuan. Cahaya adalah anggota kita yang lain, iaitulah dengan melakukan amal taat. Jadi ke mana-mana pun
Sama ada kita kata cahaya itu cahaya betul atau cahaya hidayah, petunjuk, maka semuanya boleh. Boleh, yang penting benda itu cahaya. Kata At-Tibi rahimahullahu ta'ala, seorang ulama dalam bidang hadis ni, kata apa? Makna, maksud Nabi kita sallallahu alaihi wasallam minta dengan Allah SWT ni bagi cahaya kepada setiap anggota yang disebut itu, biarlah setiap anggota itu yatahalla. Yatahalla maksud apa? Berhias dengan cahaya ma'rifah, pengetahuan, pengenalan Allah dan taat, serta lari daripada segala benda-benda yang tidak baik. Jadi semua ni menunjukkan kepada kebaikan yang ada itu menunjukkan kepada kebaikan yang ada. Faham ke tak faham kita tu? Jadi cerita hadis ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam baca bila baru ni kita dengar ada cerita. Waktu Sayyidina Abdullah bin Abbas tidur di rumah mak saudara dia. Bila Nabi kita keluar daripada rumah dia nak pergi ke masjid, dia baca doa ni. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura sampai ke akhirnya. Dan ada tambahan lagi baca ayat ini, tengok tambahan yang seterusnya. Allahumma ja'al li nuran fi qabri wa nuran fi izami wa zidni nura وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور. Itu dia panggil bacaan yang seterusnya. Maksudnya apa? Ya Allah, jadikanlah bagiku cahaya dalam kuburku. Allahu Akbar. Kalau Tuhan bagi cahaya kita dalam kubur, senang ke tak senang hidup? Senang dah lah. Dan yang gelap gelita, ya Allah, duduk seorang aku bergelap pula kak. Tuhan je lah tahu. Dan cahaya pada tulangku, tambahkanlah bagiku cahaya. Nabi kita ulang 3 kali. Tambahkanlah bagiku cahaya, tambahkanlah bagiku cahaya, serta berikanlah kepadaku cahaya yang berganda. Jadi minta cahaya yang banyak. Itu doa pergi ke masjid. Bila sampai ke masjid, kena baca doa lain pula nak masuk masjid. Bila sampai di masjid, apa kita nak baca pula? Baca doa yang ke-13, doa ketika masuk masjid. Baca doa masuk masjid. Baca dah ke tak baca kita? Masa masuk masjid tu baca? Jaga-jaga. Tak mau. Masuk masjid tu kena cegak pintu dulu. Baca doa ni baru langkah kaki kanan masuk masjid. Tidak kata lopak hunggapung masuk masjid macam masuk kedai ni tak jadi. Baca doa kita. A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma aftah li abwaab rahmatika a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim
minasy syaithanir rajim. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma aftah li abwaab rahmatika. A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma aftah li abwaab rahmatika. Baca kata baca doa. Doa masuk masjid baca dah. Ingat dah. Kau tak ingat? Kena ingatlah. Maksud dianya aku berlindung dengan Allah yang Maha Agung dan dengan wajahnya yang mulia dan kekuasaan yang sedia kala dari syaitan yang direjam. Jadi kita minta perlindungan Allah daripada siapa? Daripada syaitan dikerjam. Dengan nama Allah dan selawat serta salam ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, bukakanlah kepadaku pintu-pintu rahmat-Mu. Itu makna dia. Mungkin pelajar-pelajar kita ni tertanya-tanya, apa dia alif, ba, jim, dal tu? Huruf apa tu? Huruf apa tak alif, ba, jim, dal? Jangan baca lama bina daripada syaitan yang direjam, alif. Dengan nama Allah dan selawat, ba. Jangan baca ba tu dah. Itu rumus yang dia guna waktu dia tahqiq hadis bawah tu. Tengok nombor 32 hadis di bawah tu. Alif maknanya bacaan daripada alif. A'udzubillahil azim wa bihajil karim sultan minasyaitanir rajim. Itu alif. Alif tu riwayatnya daripada Abu Daud. Ba pula dengan nama Allah dan selawat. Sekat tu Ibnu As-Sunni. Serta salam ke atas Rasulullah. Jim riwayat Abu Daud balik. Ya Allah, bukakanlah kepadaku pintu-pintu rahmat-Mu. Dan riwayat Muslim. Dalam riwayat dalam Ibnu Majah, dari hadis Fatimah, Allahumma ufil li dzunubi waftah li abwaab rahmatika. Ada tambahan lagi. Ada lagi tambahan dia. Macam sini Allahumma ftah li abwaab rahmatika tadi. Ada riwayat lain kata Allahumma ufil li dzunubi waftah li abwaab rahmatika. Jadi kalau baca hak ni pun tak apa, baca yang di bawah pun tak ada masalah. Mungkin setengah orang dia kata pasal apa lain yang dia baca. Dah, hak bawah tak ada riwayat. Mana kita baca a'udzubillahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Ada. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ufil li dzunubi waftah li abwaab rahmatik. Jadi itu ada riwayat belaka daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi cantik kita ni. Suami benar lah tak? Doa masuk masjid tu, ingat dah. Jadi kata dalam tanda situ, tanda di akhir hadis itu, wajah fi nihayatil hadis, tersebut di akhir hadis ini, tanda lepas pada nombor, lepas pada rahmatmu tu, tanda situ, ataupun tanda di buku nota kamu tu. Fa idza qala zalika qala syaitan hufiza minni sa'irul yawm. Siapa dia baca doa ni masuk masjid, syaitan pun jawab selalu. Syaitan japuk. Dia jawab apa dia kata? Hufiza minni sa'irul yawm. Orang ni telah dijaga daripada aku sepanjang harinya. Maknanya malaikat jaga kita. Bila kita baca doa ni, malaikat jaga kita. Syaitan lari habis dah. Tapi kalau kita tak jaga, tak baca, siapa dia nak jaga kita? Siapa jaga?
Ada orang nak jaga kak, saing dengan dia dah kita ni. Saing dengan siapa? Saing dengan syekh. Syekh apa? Syaitan. Kan saing dengan syaitan bukan lagi kita ni. Oh tu jadi karut kita tu. Gila banyak gila ke lain daripada ingat pada Allah SWT. Kadang kita tak ikut peraturan. Nak masuk masjid baca. Jadi dalam hadis dia kata di akhir hadis ini, akhir hadis mana? Bila kita baca minasyaitanir rajim, qala syaitan hufidha min nisa'il yawm, orang ini telah dijaga daripada gangguan aku pada hari ini. Jadi nak masuk masjid kena baca. Sebab apa kena baca? Sebab kita nak beribadat dalam masjid ni. Kalau tidak je mengganggu syaitan kita tak nak ibadat walaupun duduk dalam masjid. Walaupun duduk dalam masjid, kita boleh ibadat ke tak boleh ibadat? Buat tak baca Quran juga. Duduk kecek benda lain, tak zikir juga pada Allah SWT walaupun duduk dalam masjid. Kita lihat syarah dia sikit. Dia kata pasal apa Nabi kita ajar, a'udzubillahil azim. Aku minta berlindung dengan Allah yang Maha Agung. Wa biwajhihil karim. Minta berlindung dengan wajah Allah Ta'ala yang Maha Mulia. Jadi wajah Allah Ta'ala yang mulia ini, kita minta berlindung dengan wajah Allah. Lagu mana wajah Allah, itu hak Allah SWT. Kita tak boleh tanya. Kerana apa? Allah Ta'ala sebut dalam Quran, laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Allah Ta'ala tak serupa dengan orang. Kalau dia kata dia ada wajah dia, wajah Allah, lagu mana wajah Allah? Lagu tu. Lagu mana? Lagu tu. Lagu mana? Selagi boleh wayak lagu mana tu, bukan wajah Tuhan lah tu. Wajah makhluk. Kerana makhluk Allah SWT ni tak sama dengan makhluk. Itu akidah dia. Ayat akidahnya, ayat sifatnya laisa kamislihi syai'. Tuhan ni tak sama dengan makhluk. Selagi kita boleh kata rupa lagu-lagu ni, itu jawabnya bukan Allah, bukan Tuhan. Tuhan ni lagu mana? Lagu tu lah dia. Jadi dia panggil isbat Allah Ta'ala tu ada wajah dia. Sebagaimana kata Nabi, wa biwajhihil karim. Wa sultanihil qadim. Apa dia sultanihil qadim? Dalam terjemahan kita ni, dan kekuasaannya yang sedia kala. Sultanihil qadim maknanya al-sultan fil asli al-hujjah. Sultan tu pada asalnya hujjah. Hujjah tu dianggap sultan. Maksud dalam hadis ini qahruhu wa qudratuhu. Kuasa Allah Ta'ala dan kekuatan Allah SWT. Jadi kita minta berlindung dengan dengan kuasa Allah Ta'ala yang qadim, yang sedia kala, tak ada siapa boleh lawan. Jadi minta berlindungnya dengan kuasa Allah Ta'ala ni. Syaitan berkata orang ini telah dijaga daripada gangguan aku. Menasabah sangat ada. Bacaan yang seterusnya, baca lagi doa ketika keluar ke masjid pula dah. Habislah kita doa masuk masjid. Ingat dah doa masuk masjid? Cuba kata sekali lagi, a'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma aftah li abwaab rahmatika. Jadi kita minta berlindung dengan Allah, dengan kuasa dia yang begitu hebat. Untuk apa? Untuk kita nak masuk ke dalam gedung rahmat. Jadi bila kita masuk, minta Allah Ta'ala dengan rahmat. Bila kita keluar, minta dengan fadli, dengan kelebihan. Sekarang ni kita masuk pula kepada bacaan yang doa yang ke-14, iaitulah doa keluar masjid. Baca doa keluar masjid. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlika. Allahumma asimni minasy syaithanir rajim. Bismillah
والصلاة والسلام على رسول الله اللهم إني أسألك من فضلك اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم إني أسألك من فضلك اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم. Boleh ingat? Kau tak ingat? Kena ingatlah. Maksud dia dengan nama Allah dan selawat serta salam ke atas Rasulullah. Ya Allah, aku mohon kepadamu limpah kurniamu. Tengok. Waktu nak masuk masjid, Allahumma inni as'aluka rahmat. Minta rahmat. Bila kita nak keluar masjid, minta kurnia Allah SWT, fadlika. Ya Allah, peliharakanlah aku dari syaitan yang dirjam. Jadi ulama-ulama kata apa? Apakah rahsia? Waktu masuk masjid, minta rahmat. Masuk masjid kita baca doa apa? Allahumma aftahli abwaba rahmatika. Masuk masjid minta rahmat. Bila keluar masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlika. Minta limpah kurnia. Sebab apa? Kata ulama, sebab rahmat itu dukhul. Nak masuk masjid minta rahmat. Sebab apa? Karena dalam masjid ni dipanggil suqur rahmat, pasar rahmat. Tidak masjid ni pasar rahmat. Pasar rahmat. Pasar rahmat Allah Ta'ala duduk dalam masjid ni. Pasal tu dalam masjid tak boleh berniaga. Boleh berniaga dalam masjid? Tak boleh. Kita tak boleh buat kedai sini. Kalau nak jual duduk tangga masjid tu, luar masjid baru boleh jual. Jadi tak boleh kita berniaga dalam masjid. Sebab masjid ni bukan pasar perniagaan. Masjid ni pasar rahmat. Bila orang masuk dalam masjid, semaya, rahmat. Duduk saja, iktikaf. Rahmat kata rahmat? Rahmat. Berkumpul macam kita hari ni. Kita berkumpul hari ni kerana apa kita berkumpul? Kerana nak belajar kitab Allah SWT, nak memahami ajaran Nabi SAW. Majlis kita hari ni majlis yang dilingkungi dengan rahmat oleh Allah SWT. Majlis kita dilingkungi oleh siapa? Oleh rahmat. Malaikat bersama kita hari ni. Nampak ke tak nampak dia? Tengok malaikat ada kat sebelah tu. Memang ada malaikat oleh Nabi SAW bagi tahu dalam hadis yang jelas. Nabi kata, bila kita berhimpun dalam rumah Allah Ta'ala ini, dalam pasar rahmat ini, yang pertama sekali Allah Ta'ala waktu ketenangan dalam diri kita. Tak ketenangan dalam diri. Tenang tak tenang kita duduk dalam masjid? Tenang. Tak macam kita duduk serabut lain tu. Kalau orang serabut lain pun masuk dalam masjid, dia semaya, dia berdoa kepada Allah Ta'ala, hilang rasa serabut dia. Kemudian malaikat bersama kita dan rahmat akan melingkupi majlis kita. Jadi pasal itulah bila kita masuk masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlika. Allahumma inni apa tadi? Iftahli abwaaba rahmatika. Ya Allah, bukalah pada aku segala pintu rahmat. Jadi pasal rahmat banyak dalam masjid kita minta. Wa idza kharaja, bila kita keluar masjid, kita nak pergi ke mana? Bila keluar masjid, kita nak pergi cari rezeki. Tidak keluar masjid tempat cari rezeki. Kita nak pergi kerja, nak balik ke rumah kita, nak cari rezeki. Jadi menasabahlah bila kita keluar, kita minta doa Allah SWT. Allahumma inni as'aluka min fadlika. Ya Allah, kurniakanlah limpah kurniamu pada aku. Nak keluar ni, nak pergi cari bagai-bagai dah ni. Sebagaimana firman Allah Ta'ala adalah ayat surah Al-Jum'ah yang selalu kita baca, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Bila mun sudah semaya Jumaat, fantashiru fil ard, bertebaranlah kamu di atas muka bumi. Tujuannya wabtaghu min fadlillah, tuntutlah limpah kurnia Allah Ta'ala bagi pada kita, ambillah rezeki itu. Itu dia panggil
Hadis ini perbezaan di antara dua perkara tersebut. Boleh baca tak? Kau tak boleh baca. Kena bujak boleh baca Belajar sampai boleh baca. Kena hafal benda ni. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ftahli, Allahumma inni as'aluka min fadlika. Jadi kalau nak masuk masjid, Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Nak keluar masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlika. Allahumma asimni minasyaitanir rajim. Jangan minta rezeki saja, minta kawal daripada syaitan kata. Kadang-kadang syaitan bagi rezeki hak karut kita. Rezeki yang tak betul. Tak jadi. Jadi itu di antara bacaan yang kita baca. Yang ke-15, bacaan ketika selepas azan. Bila masuk masjid, orang pun azan, muazzin pun azan, ataupun kita panggil Tok Bilal azan. Masuk masjid, siapa dia azan? Tok Bilal. Bukan Bilal. Kalau Bilal saja nama orang, dia kena Tok Bilal baru jadi Bilal. Kalau tidak dia panggil muazzin, tukar azan. Bila orang tu azan, apa kita nak buat? Tengok 22 sesiapa yang mendengar azan. Dengar ni baik-baik ni. Sama ada pelajar tua, pelajar muda, pelajar lelaki, pelajar perempuan, dengar. Telinga kita ni payah dengar, dia sombak. Kau tak dengar? Dengar tu maksudnya nak suruh buatlah benda ni. Sesiapa yang mendengar azan, hendaklah dia mengulangi kalimah yang diucapkan oleh muazzin. Bila kita dengar azan, kita kena kata serupa muazzin kata. Yaqulu misla ma yaqulul muazzinu. Yaqulu misla ma yaqulul muazzin. Muazzin kata Allahu akbar, Allahu akbar. Kita berkata Allahu akbar, Allahu akbar. Berarti dalam buahnya hayya 'alas salah, kecuali 3 ketika hayya 'alas salah. Kita kena kata apa? Dan hayya 'alal falah, ketika itu sebutlah la haula wala quwwata illa billah. Nak sebut apa ketika tu? La haula wala quwwata illa billah. Payah ke mudah ni? Senang? Payah? Apa yang payahnya? Payah ke mudah? Payah. Tak derah jawab. Mudah ke senang? Payah. Sebab apa payah? Sebab waktu orang azan kebanyakan hak tua ke hak muda ke duk buat. Tak jawab azan. Itu kita kata payah tu. Payah dari sudut pelaksanaan. Mudah. Siapa dia tak pandai azan, siapa dia tak boleh jawab azan, tak boleh ikut Tok Muazzin, semua boleh ikut. Kecuali hak kecil sangat Kau ada orang tak ikut, tak boleh ikut muazzin kata. Asyhadu an la ilaha illallah. Tak boleh kata. Boleh kata tapi payah nak kata. Sebab apa payah? Sebab tak ikut muazzin. Kita duduk buat. Ini jadi masalah kita hari ni. Masalah kita ni masalah tak kata. Jadi bila kita kata ni la haula wala quwwata illa billah, sehingga selesai azan. Bila selesai azan kita kena tengok 23, ucaplah selepas muazzin mengucap kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah. Dia kata apa? Kita kata wa ana asyhadu an la ilaha illallah. Baca. Wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Bila kita sampai sini kita kena baca yang ni. Jadi selepas muazzin mengucap syahadah, kita kena kata apa?
Wa ana asyhadu, baca, wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Jadi bila sampai ke situ kita pun baca waktu. Maksudnya aku mengaku bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah yang esa. Tiada sekutu baginya dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hamba serta utusannya. Jadi bila sampai situ kita kena ikut apa yang disebut oleh muazzin tadi. Kena kata hak ni. Yaqulu zalika akibat tasyahudil muazzin. Jadi kita kata lepas pada tasyahud muazzin asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kita pun kata wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai ke akhirnya. Aku redha Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai Rasul dan Islam sebagai agama. Yang ke-24, berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas mengikuti ucapan muazzin. Jadi kita kena selawat. Jadi bila muazzin sudah la ilaha illallah, muazzin itu sudahnya. Jadi kita pun selawat. Bila sudah kita kata la ilaha illallah, kita mula-mula kita selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian kita membaca doa ni. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Yang ke-26, berdoalah untuk diri sendiri di antara azan dan iqamah, kerana doa waktu itu tidak ditolak. Ayat ini akan diperkenankan. Oleh kerana baca ayat kita yang ke-15 ni, huraya dia panjang, terutama sekali tentang kelebihan baca ni. Kerana dalam hadis Nabi kata siapa dia baca yang ni, baca ikut muazzin, kemudian dia doa pada Nabi ni, Allah Ta'ala akan beri pada apa? Nabi kata orang ni akan berhak menerima syafaat aku pada hari kiamat. Jadi oleh kerana cerita dia panjang, insya-Allah Ta'ala kita akan ulang balik uraian dia pada jalsah kita yang akan datang, insya-Allah. Jadi tanda beritinya di bacaan yang ke-15, bacaan ketika selepas azan, kerana huraian dia panjang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.